Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Pantau Belanjawan bersama saya Indah Rozman. Kami akan membawakan pelbagai sudut pandangan, idea serta cadangan yang akan dikupas lebih mendalam bersama ahli panel jemputan merangkumi antara intipati yang telah dilaksanakan dalam pengurusan dan perbelanjaan kerajaan termasuk dalam perancangan semasa dan ekonomi madani dalam usaha memperkasakan rakyat juga memberi tumpuan untuk menjadikan Malaysia jaguh PMKS serantau. Dan semalam adalah antara perkara hangat debat antara YB, Rafizi dan juga Syahir bercakap mengenai model ekonomi baharu. Dan apabila kita bercakap mengenai model ekonomi baharu, Malaysia seperti kita tahu ekonomi madani juga, kita nak beri tumpuan kepada PMKS, PKS yang merupakan antara penyumbang terbesar ekonomi. Namun antara yang paling terjejas juga apabila ekonomi ini tidak berada dalam keadaan yang sihat. Serta dalam episod kali ini untuk kita teroka bagaimana peranan mereka dapat dinavigasi dalam konteks model ekonomi madani. Jadi kita mempersilakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian untuk mengulas lebih lanjut adalah Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sementa, Datuk William Ng. Saya nak ucapkan terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sudah lama kami tidak iaitu mempunyai Datuk datang untuk mengulas banyak isu mengenai perkara-perkara ini. Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan apakah kita nak tahu dulu apakah antara cabaran PMKS, PKS di Malaysia ni, apakah antara halangan ataupun rintangan yang mereka hadapi ketika ini? Apakah realiti mereka? Bagaimana Datuk? Ya, saya rasa cabaran kita adalah sama seperti sebelum pandemik sebenarnya, iaitu sekarang kita di dalam crossroad di mana barangan kita sebenarnya bukan lagi barangan yang murah dan ekonomi kita bukan lagi berdasarkan kepada buruh yang rendah contohnya, dan pada masa yang sama kita juga tidak berasaskan teknologi. Jadi pada saya rasa itulah yang dimaksudkan middle income trap ataupun low value trap. Itu pertama. Keduanya, akibat itu margin keuntungan PKS ini terlalu rendah, dan sebab itulah ramai PKS masa pandemik itu tidak berjaya dan terus gulung tikar sebenarnya. Jadi itu masalah PKS sekarang ini. Jadi seperti yang Datuk kongsikan bahawa masalah dia adalah sama seperti waktu pandemik COVID-19 dan juga margin itu adalah lebih rendah. Namun kalau kita nak lihat bercakap mengenai ekonomi badani ini, mungkin Datuk boleh kongsikan apakah ciri-ciri yang paling penting ataupun kriteria yang perlu ada sebagai usahawan dalam konteks ekonomi madani ini. Bagaimana tanggungjawab mereka dalam konteks ekonomi dan apakah kita boleh cakap peranan utama yang boleh mereka mainkan dalam lanskap ekonomi Malaysia ini? Ya, saya rasa yang paling menarik dalam model ekonomi madani ini ada sasaran yang diperkenalkan. Contohnya kita lihat kita mahu jadi antara 30 ekonomi terbesar di dunia. Kita mahu naik tangga ke-12 ke atas dalam kajian daya saing sedunia dan sebagainya. Dan saya rasa jika kita mahu mencapai sasaran tersebut yang cukup tinggi dan mencabar, semestinya antara lain kita perlu menaikkan PKS kita juga dari segi yang saya katakan tadi, dari segi margin dan sebagainya. Jadi pada saya, ciri-ciri dan peranan usahawan dalam peti model ekonomi baru ini adalah 3. Satu, kita mahu PKS kita beredar fokus dari lokal ke regional kerana pasaran kita cuma 30 juta. Tapi kalau kita ambil Asia Tenggara sahaja, sudah mencecah 650 juta. Dan kita ambil benua Asia, sudah melebihi 2 bilion pasarannya. Jadi 20 kali pasarannya kalau banding ASEAN dengan Malaysia. Itu pertama. Keduanya, saya rasa transformasi ini perlu berbantukan pendigitalan dan otomasi. It must be a digital-based transformation. Walaupun kita lihat PKS kita hari ini lebih memahami konsep pendigitalan berbanding sebelum pandemik ini, kita masih jauh ke belakang berbanding negara China dan Taiwan contohnya. Jadi kita perlu cari cara untuk mempercepatkan proses pendigitalan dan otomasi kita. Yang ketiganya, ekosistem pelaburan dan perniagaan kita perlu lebih inklusif supaya bukan sahaja syarikat besar yang akan memacu naratif ekonomi baru ini, tapi juga PKS, dan semestinya sektor mikro dan informal perlu turut dibantu. So in short, pada saya ada 3 takeaway daripada ekonomi madani ini, iaitu regionalization atau agenda serantau, 2, digital transformation atau transformasi pendigitalan dan otomasi, dan ketiga, inklusif ekosistem ataupun ekosistem pelaburan dan perniagaan yang lebih inklusif.
Tiga takeaway yang Datuk kongsikan adalah mengenai teknologi dan adaptasi inovasi. Jadi kita nak tahu bagaimana usahawan madani ini, terutama mereka dapat mengenal pasti peluang inovasi dan juga teknologi baru yang sesuai dengan industri atau perniagaan mereka. Bagaimana? Ya, kita perlu faham seperti yang saya katakan tadi awal-awalnya, bahawa ekonomi kita sebenarnya sudah terperangkap. Kita bukan lagi pangkalan pembuatan yang murah. Pekerjaan untuk pembuatan yang murah itu sebenarnya sudah ke negara jiran seperti China, Indonesia dan sebagainya. Dan pada masa yang sama kita juga bukan negara berteknologi tinggi. Jadi saya fikir kita harus mendorong usahawan kita untuk menggunakan teknologi yang lebih tinggi. Contohnya kita perlu memasuki industri seperti pertanian pintar dan pembuatan pintar. Itu antara sektor yang saya rasa kita perlu mendorong usahawan kita untuk mencubai. Ya. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan antara kita harus tahu dalam mengusahakan perkara ini sudah tentu ada cabarannya. Mungkin Datuk boleh kongsikan cabaran utama yang dihadapi oleh kebanyakan PMKS ini ketika cuba menerapkan inovasi dan teknologi baru dan bagaimana mereka boleh mengatasi halangan ini. Saya rasa yang pertama kita harus beredar daripada mindset lama. Kita perlu sedar bahawa masalah ekonomi negara tidak boleh lagi diselesaikan jika kita masih menggunakan cara lama dan mindset lama. Saya bagi contoh, masa saya di sekolah rendah dulu, saya banyak dengar istilah belilah buatan Malaysia. Kerana masa itu kita mahu orang kita sendiri membeli barangan kita. Kerana pada masa itu ekonomi kita berasaskan manufacturing ataupun pembuatan, tetapi terhad kepada OEM. Maksudnya kita buat barangan untuk dijual atas jenama asing. So our own brand tak ada. Jadi kita buat kempen galakkan beli buatan Malaysia. Tapi sekarang kita lihat sebenarnya kekuatan bukan lagi dalam sektor pembuatan. Kita dah tak ada apa-apa kelebihan dari segi kos maupun kualiti kita berbanding dengan negara Vietnam dan Indonesia contohnya. So yang pertamanya is to change the mindset. From to the new mindset ataupun new paradigm. Kita perlu buang pemikiran kita yang lama bahawa sebagai rakyat Malaysia, PKS Malaysia, kita kena beli dan buat barangan Malaysia. Kita perlu beredah ke mindset baru iaitu innovated in Malaysia. Dicipta atau dijenamakan di Malaysia. Jadi kita milik jenamanya dan konsep barangan tersebut tetapi barangnya boleh dibuat di mana-mana. Contohnya Apple iPhone ni dibuat di mana? Rata-rata kita tahu di negara China. Tetapi keuntungannya ke mana? Dia pulang ke Amerika. Jadi fokus kita sebagai PKS dan usahawan perlu beredah kepada pasaran serantau kalau bukan sedunia. Dan the keyword here is export and innovation berdasarkan teknologi dan pendigitalan. Baik, seperti yang Datuk kongsikan, kita harus keluar iaitu PMKS terutamanya keluar daripada mindset lama, tidak guna cara atau nasihat yang lama. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan apakah antara komponen utama yang sepatutnya ada dalam program latihan pendidikan untuk usahawan ini dan bagaimana program ini dapat bantu mereka untuk kukuhkan lagi skill kemahiran keusahawanan mereka bergerak ke hadapan. Sebenarnya tersedia pelbagai program yang sedia ada melalui InScan dan SME Corp contohnya. Bukan sahaja di peringkat kebangsaan tapi juga di peringkat negeri. Contohnya baru-baru ini saya ada berjumpa beberapa agensi kerajaan di wilayah selatan di Johor Bahru. Dan di negeri Johor sendiri pun banyak program usahawan dia. Ada latihan percuma, klinik usahawan percuma dan sebagainya untuk membantu PKS ini memahami cara untuk berniaga dengan lebih baik. Tetapi asasnya adalah kita perlu naratif baru supaya PKS kita faham dari mula dia sudah perlu memakai pendigitalan. Kita perlu faham antara usahawan atau PKS ini pun ada banyak level dia, ada yang besar dan sudah ekspor seluruh dunia, ada yang baru berniaga. Di sinilah isu inklusif ekosistem memainkan peranan penting. Ekonomi madani ini ada pelbagai dana, ada yang baru, ada yang sedia ada. Tapi yang pastinya contohnya kita nak tukar naratif dia. Kalau dulu masa kita nak berniaga, apa yang kita perlu buat, kita mohon lesen PBT. Tapi sekarang mungkin boleh kita wajibkan siapa-siapa yang mahu mohon lesen PBT ini, dia perlu at least lah guna pakai e-wallet. Supaya dari mula perniagaannya, konsep pendigitalan sudah diterapkan. Dan dengan cara itu, apabila usaha tersebut menjadi lebih maju,
dan mahu berkembang seperti yang kamu katakan tadi, ke serantau contohnya nak ekspor ataupun ke dalam e-commerce, dia sudah ada yang paling basic, itu data dan ekosistem pembayaran secara digital. So ikut saya, kita start with the basic. Kita fokus on pendigitalan dulu sebelum kita nak kata ekspor ataupun e-commerce. Seperti yang Datuk kongsikan, kita harus fokus kepada pendigitalan dulu, penerapan ataupun kita boleh cakap iaitu teknologi, penerimaan teknologi. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan apakah usaha khusus yang perlu pelaksanaan segera agar kita dapat pastikan accessibility dan inclusivity program-program latihan pendidikan dan pembangunan keusahawan ini kepada semua lapisan usahawan. Kita boleh cakap terutama dalam pendidikan teknologi ini, memandangkan Datuk kata itu adalah perkara utama, kita harus beri tumpuan sebelum kita memberi iaitu beralihkan fokus kita kepada ekspor ini. Bagaimana Datuk? Ya, saya rasa ada beberapa cara kita boleh menerapkan konsep pendigitalan dan inovasi ini di kalangan usahawan kita. Salah satunya kita perlu tukar naratif bantuan kepada PKS. Selama ini cara kita bantu PKS adalah melalui pemberian grant. Jadi kita lihat ramai PKS ini bila dia nak mula berniaga, cara dia cari di mana ada grant, di mana pinjaman dan seterusnya. Jadi kita boleh gunakan konsep grant dan pinjaman ini untuk memastikan siapa-siapa yang memerlukan grant atau memerlukan bantuan kerajaan perlu melalui pendigitalan. Jadi itu adalah salah satu caranya. Kita wajibkan supaya usahawan yang ingin mendapatkan bantuan dari mana-mana agensi kerajaan itu perlu pada dasarnya memakai guna pendigitalan dahulu. Jadi kita gunakan stake and reward approach lah. Baik, itu adalah antara aspek yang kita boleh beri tumpuan untuk memperkasakan lagi usahawan PMKS ni dalam konteks ekonomi baru. Tapi Datuk William, jangan ke mana-mana, banyak lagi perkara yang kita nak beri tumpuan. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan. Kita masih bersama Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sementa, Datuk William Ng, terus untuk membincangkan peranan dan potensi perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS atau PMKS dalam model ekonomi madani. Saya nak ucapkan terima kasih Datuk kerana masih setia bersama kami. Sebelum kita berhenti rehat tadi, Datuk ada kongsikan bahawa antara cara untuk kita tentukan naratif dan hala tuju sektor PMKS ini adalah melalui konsep sokongan kerajaan iaitu geran dan pinjaman kepada PMKS. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan apakah bentuk mekanisme pengagihan dana atau pembiayaan yang boleh kita laksanakan kepada usahawan ini di bawah sokongan kerajaan dan bagaimana keberkesanan pengagihan ini dalam merangsang pertumbuhan perniagaan mereka. Ya. Kalau kita berbanding dengan naratif model ekonomi yang sedia ada, kalau kita mahu mengambil guna model ekonomi baru yang dibawakan oleh Perdana Menteri baru ini, kita juga harus bertukar konsep pinjaman ataupun pembiayaan kita daripada grant kepada konsep pembiayaan dengan faedah rendah. Kalau dulu seperti yang saya katakan tadi, ramai usahawan ini dia mula berniaga kerana dia lihat ada grant kerajaan yang diberi percuma kepada mereka. Jadi kita lihat walaupun sudah kita cuba berpuluh tahun, namun sebenarnya tidak ramai PKS yang berjaya pun kalau diberi grant. Jadi kita perlu tukar naratif baru kita daripada grant base kepada financing base, iaitu kita mahu cuma usahawan yang berdaya saing sahaja yang mendapat bantuan daripada kerajaan. Itu adalah salah satu approach yang kita cadangkan supaya diguna pakai oleh kerajaan dalam naratif ekonomi baru ini. Antara solusi seperti Datuk katakan adalah kita harus fokus kepada financial grant daripada kita boleh cakap grant sedia ada ketika ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan adakah terdapat syarat tertentu yang perlu dipenuhi oleh usahawan untuk dapatkan sokongan dana, pembiayaan atau kita boleh cakap pengecualian cukai dari kerajaan dalam konteks financial punya grant ini. Bagaimana? Ya.
Salah satu benda yang kita lihat selepas pandemik ini adalah bahawa terdapat ramai juga PKS yang mahu mendapatkan pinjaman daripada bank, tapi ditolak oleh bank atas alasan bahawa rekod mereka kurang bagus kerana dia tidak membayar dengan tepat semasa pandemik. Jadi pada saya, kita bukan sahaja perlu untuk mencari jalan untuk menyediakan dana-dana untuk PKS. Contohnya dalam bajet 2023 ini banyak juga bajet yang disediakan oleh kerajaan sebanyak 40 bilion kalau tak silap saya untuk PKS. Tapi masalahnya bukan sahaja kesediaan dana tersebut, tapi juga kesediaan pihak bank untuk melepaskan dana tersebut kepada PKS. Masalahnya di sini bank sekarang ini menggunakan cara yang sebelum pandemik. Maksudnya dia ambil kira sama ada syarikat tersebut ada atau tidak membayar pinjaman sebelumnya secara tepat untuk memastikan sama ada syarikat tersebut masih boleh dibayari atau tidak. Tapi kalau dilihat semasa pandemik ini, ramai PKS yang tidak mampu ataupun terlepas satu dua bayaran ini, dan ini diambil kira oleh bank sebagai PKS tersebut tidak lagi layak untuk mendapatkan pinjaman. Jadi pada saya, kita memerlukan cara baru untuk bank kita untuk mengambil kira bagaimana kita memastikan sama ada PKS itu berupaya atau tidak untuk membayar kembali pada masa hadapan. Jangan digunakan data ke belakang seperti yang digunakan sekarang. Jadi mestinya ada cara lain untuk memastikan sama ada PKS itu boleh atau tidak dibiayai. Jadi bercakap, kita perlukan naratif yang baru. Ya. Jadi bercakap mengenai mencuba iaitu cara baru, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh bank ini untuk pastikan sokongan ini disalurkan secara adil dan saksama kepada usahawan dari pelbagai latar belakang dan juga sektor perniagaan ini? Ya, di sinilah saya lihat kerajaan ada menyediakan jaminan pembiayaan dan saya rasa ini adalah penting. Antaranya jaminan pembiayaan sebanyak 20 juta di bawah SJPP. Ini penting dan kita harus teruskan kerana seperti yang saya katakan tadi, ramai bank yang melihat PKS sebelum ini yang kurang tepat pembayaran kembali mereka sebagai tidak layak lagi untuk mendapatkan pinjaman. Sebenarnya kalau dengan dengan usaha kerajaan untuk mengadakan jaminan tersebut boleh dipercepatkan kelulusan daripada bank untuk pinjaman yang baru. Baik, itu kita dah bercakap mengenai bank, tapi penting juga usahawan ni untuk pergi iaitu sebagai pemain industri sehinggalah peringkat serantau, kita harus tahu, kita harus mempunyai usahawan yang kredibiliti. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimanakah sejauh mana usahawan memahami dan sedar kepentingan menjalinkan kerjasama dan membina network yang baik di peringkat negara maupun antarabangsa seperti yang Datuk kongsikan pada awal tadi untuk memasarkan produk mereka sehinggalah ke peringkat ASEAN. Ya, terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, kita perlu beralih daripada konsep buatan Malaysia ke konsep innovated in Malaysia. Iaitu kita tidak boleh fikir bahawa semua barang yang kita nak buat itu harus dibuat di tempatan. Contohnya kalau kita adalah usahawan sabun contohnya. Mungkin sabun itu kita boleh buat di Malaysia. Tetapi mungkin kertas sabun itu ataupun packaging dia boleh dibuat tempat lain yang mana yang kosnya lebih rendah. Jadi kita perlu mengambil langkah yang baru daripada kita menjadi pembuat, kita perlu menjadi innovator. Maksudnya kita perlu fokus kepada R&D, kita perlu fokus kepada penjenamaan dan dengan itu kita perlu bekerjasama dengan negara lain ataupun pembuat manufacturer negara lain yang mempunyai kos yang lebih rendah untuk supaya kita outsource manufacturing kita kepada negara-negara yang di mana kosnya lebih rendah. Jadi ini adalah salah satu cara kita boleh memanfaatkan regionalization ataupun networking effect yang dikatakan tadi.
Baik, Datuk. Datuk ada kongsikan tadi antara perbincangan kita mengatakan bahawa iaitu kita PMKS ni harus diberi tumpuan dalam aspek pendigitalan barulah kepada ekspor. Namun kita tahu ekspor di Malaysia ni pasaran dia memang kecil dan kita memerlukan negara-negara jiran untuk bangunkan bukan sahaja prestasi perniagaan kita di peringkat domestik tapi sehinggalah ke antarabangsa. Jadi tapi kita harus juga ingat antara tumpuan ekonomi badani adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai jago PMKS rantau. Mungkin Datuk boleh kongsikan antara future plans, apakah strategi ataupun kunci yang diperlukan dalam ekonomi baru untuk kembangkan lagi PKS ke pasaran yang lebih luas atau sekurang-kurangnya sehingga ke peringkat ASEAN. Ya. Ini kita kena ambil step by step approach. Kita tak perlu katakan, oh kita terus pada hari ini kita buka perniagaan kita terus mengekspor produk ini ke serantau. Kita mulakan dan kita gunakan pasaran Malaysia ini sebagai testing bed. Kita cuba dan jual barang kita dan kita cuba kalau benda ini laku di Malaysia, baru kita ambil step yang kedua iaitu bagaimana kita mengambil barang itu dan kita mengeksport ataupun melalui e-commerce untuk mencuba mengeksport barang kita ke luar negara. Dan dari itu kita membina dua. Satu, proses dalaman supaya dapat menjadikan perniagaan kita export ready. Itu satu. Kedua, untuk memberikan masa kepada usahawan dan staf kita untuk menukar mindset kita daripada lokal kepada regional. So kita ambil step by step approach daripada lokal dan kemudiannya ke regional. Jadi bercakap mengenai step by step approach, apa yang boleh PMKS tawarkan step by step untuk pastikan mereka boleh masuk ke dalam pasaran ASEAN? Apa USP-nya, Datuk? Seperti yang saya katakan tadi, kita perlu fokus kepada R&D dan juga kepada inovasi kita. Kita tidak boleh lagi bertanding pada tahap komoditi. Contohnya yang saya katakan tadi, sabun kita ini tidak boleh sabun biasa contohnya. Kita perlu fokus kepada R&D. Jadi itu adalah antara benda yang kita perlu lakukan. USP kita tidak boleh lagi berdasarkan kepada kos rendah, dia perlu berdasarkan kepada inovasi kita. Apa yang ada di Malaysia yang tidak ada di negara luar. Contohnya, adakah kita ada sebarang herba ataupun barangan yang ataupun isi kandungan yang tidak ada di negara Thailand, di Indonesia, di China contohnya. Boleh kita inovasikan benda tersebut dan kita masukkan dalam sabun kita. Contohnya, itu adalah fokus kepada inovasi dan R&D. Jadi itu perlu supaya barang kita berbeza daripada apa yang ada di pasaran lain. Jadi kita perlukan bantuan bukan hanya daripada kerajaan iaitu agensi dan iaitu komitmen daripada PMKS ini sendiri. Bercakap mengenai dasar dan insentif, adakah bentuk dasar dan insentif yang kita boleh cakap lebih cekap yang disediakan untuk merangsang lagi peranan usahawan dalam model ekonomi baru ini? Ya, seperti yang saya dah kata beberapa kali tadi, yang paling pentingnya adalah kita perlu menukar mindset usahawan kita daripada kita fokus kepada lokal, daripada kita fokus kepada buatan di Malaysia, kepada kita fokus kepada regional. Itu adalah penting. Keduanya, kita perlu memastikan kita tahu bahawa transformasi ini perlu berpandukan pendigitalan dan otomasi. Jadi kedua-dua ini perlu dilakukan pada masa yang sama. Datuk pun dah kongsikan banyak perkara. Mungkin apa lagi harapan ataupun aspek yang perlu kita beri tumpuan selepas ini? Saya rasa ekonomi madani ini adalah antara konsep yang paling penting sebab sebelum ini semasa pandemik saya rasa kita seperti tidak ataupun kurang ada hala tuju dari segi ekonomi kita. Jadi saya amat berpuas hati dengan apa yang dikatakan dan dilancarkan oleh Perdana Menteri dari segi ekonomi dan naratif ekonomi baru ini. Ya. Baik, Datuk, banyak iaitu perkongsian yang kita boleh cakap berisi yang telah dikongsikan agar kita dapat lihat walaupun model ekonomi baru, ekonomi madani ini agak baru tapi ini adalah bertujuan untuk memastikan kesejahteraan ekonomi dan rakyat dalam masa jangka panjang. Dan Datuk ada cakap walaupun banyak perkara yang perlu diteliti dan kita hadam daripada usaha ini, namun kita boleh ambil usaha step by step approach dan kita berharap agar pemekasan usahawan dalam model ekonomi baru ini dapat terus dipukul
dikukuhkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sementa, Datuk William Eng, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani.